Ya, terima kasih untuk pesanan khidmat masyarakat tersebut. Kita di Radio Television Malaysia senantiasa ingin melihat bagaimanakah aspek digital itu diberikan keutamaan, khususnya apabila dijenamakan Kementerian Komunikasi dan juga Digital di bawah lembaga tersebut. Apabila bercakap tentang inovasi digital ini, kita juga masih lagi bercakap tentang impaknya terhadap kelestarian perindustrian kecil, mikro kecil dan juga sederhana. Jadi untuk kita bercakap lebih lanjut berkenaan perkara ini, saya maaf bersama dengan kita Profesor Dr. Aida Idris, Pengarah Pusat Keusahawanan dan Pembangunan Pelajar Universiti Malaya. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah, kita bersua kembali. Terima kasih bersama kami. Doktor, seringkali kita bercakap berkenaan inovasi digital, pembudayaan digital, malah keusahawanan digital. Cuma apabila kita bercakap catalystnya itu ataupun penggeraknya bermula daripada pandemik COVID-19. Banyak portal-portal digital, pembayaran secara digital juga sudah bermula digunakan. Jadi pada ketika ini, apakah gambaran yang boleh Doktor kongsikan berkenaan pembudayaan inovasi dan aspek digital ini dalam perniagaan mikro kecil dan juga sederhana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi pada saudara Ismail dan seluruh penonton Selamat Pagi Malaysia hari ini. Saya ingat mungkin sebelum saya pergi lebih jauh menjawab soalan saudara tadi kan, mungkin ada baiknya kalau kita definisikan dulu apa itu teknologi digital, apa itu inovasi digital. Teknologi digital ni adalah sebarang bentuk teknologi yang menggunakan pengkomputeran, komputer. Setengah orang menganggap teknologi digital ini adalah internet. Sebenarnya ia lebih luas daripada internet. Kalau kita menggunakan perisian tertentu dalam komputer kita untuk memproses jumlah data yang besar, itu juga satu bentuk teknologi digital. Tetapi persoalannya adalah bila masa teknologi itu berubah menjadi inovasi. Dalam keadaan biasa, apabila kita menggunakan komputer, itu adalah teknologi digital. Tapi apabila kita berjaya menggunakan teknologi itu untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang kritikal, pada waktu itu ia berubah menjadi inovasi digital. Jadi memang tepatlah contoh yang saudara Ismail ketengahkan tadi, iaitu semasa pandemik, khususnya untuk generasi muda pada hari ini, mereka amat terkesan sekali dengan COVID-19, pandemik COVID-19 dan MCO. PKP itu masih lagi terbayang-bayang lagi di mata kita kan, pada waktu itu bagaimana sukarnya kita menjalani kehidupan. Peniaga khususnya untuk topik pada hari ini, kita bercerita tentang PMKS, perusahaan mikro kecil dan sederhana, bagaimana sukarnya mereka menjalankan perniagaan pada waktu itu. Jadi apabila tidak dibenarkan untuk membuat perjalanan secara fizikal ataupun menjalankan perniagaan secara fizikal, memang pada waktu itu begitu ramai sekali yang terpaksa berubah platform perniagaan daripada brick and mortar itu kepada online platform. Dan budaya ini walaupun bermulanya secara terpaksa, kita boleh katakan secara terpaksa, kerana pada waktu itu memang peniaga kita tidak bersedia untuk menghadapi keadaan gitu. Tapi pada hari ini, setelah 2 tahun, 3 tahun mereka membiasakan diri menggunakan platform digital ataupun teknologi digital ini sebagai satu inovasi dalam perniagaan mereka, maka budaya ini pada hari ini pada saya adalah sesuatu yang irreversible. Kita tidak bisa mungkin berundur kembali. Itu persoalan penting kerana fokusnya adalah kepada pembudayaan bagi perniagaan mikro kecil dan sederhana. Pembayaran menggunakan QR Pay ataupun e-wallet seringkali digunakan bukan saja untuk golongan milenial tetapi juga untuk mereka yang melihat mungkin kerangka dan juga situasi perniagaan ini perlu diperbaharui. Jadi bagaimana penerimaan pada ketika ini perniagaan mikro kecil dan juga sederhana kepada pembayaran-pembayaran jenis-jenis baru seperti mana yang disebutkan tadi, Doktor?
Saya rasa prosesnya memang sudah bermula dan sekali lagi ia telah dimulakan pada waktu pandemik itu kerana keterpaksaan tersebut. Memang sekarang ini memang semakin ramai yang semakin membiasakan diri dengan menggunakan cashless method of payment ini. In fact sebelum itu pun kita telah biasa menggunakan debit card, credit card. Jadi e-wallet ini pada saya adalah satu bentuk extension kepada sistem yang telah pun kita guna sebelum itu. Cumanya mungkin pada hari ini ia lebih apa orang kata lebih general, mungkin kadar penggunaannya itu lebih tinggi. Tapi pada saya mungkin bukan itu isu yang utamanya. Isu pokoknya adalah bukan keterbiasaan ataupun budaya penggunaan. Tapi apa isunya? Isunya pada saya adalah cyber security. Okey. Selagi kita tidak berjaya menangani masalah cyber security seperti online scamming dan sebagainya, bukan rakyat yang tidak mahu menggunakan, tapi isunya dari segi keselamatan itu. Mereka mahukan jaminan dari segi security. Kalau mereka menggunakan sistem ini, maka data-data peribadi mereka tidak dijual, tidak bocor, dijual kepada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Jadi pada saya ini satu isu pokok sebenarnya yang perlu ditangani dengan segera. Kalau betul kita ingin meningkatkan lagi penggunaan digital platform, digital payment dan sebagainya, cyber security ini memang satu isu yang tidak boleh kita pandang ringan. Doktor, di sebalik isu ancaman digital yang disebutkan tadi, itu mungkin kesan perspektif kita melihat impak negatifnya. Tetapi dari segi impak yang positif kepada perniagaan, ramai yang menyatakan bahawasanya untuk aliran catatan dan juga akaun perniagaan itu menjadi lebih mudah. Betul. Kerana apabila berlakunya transaksi ataupun transaction itu, ia akan memudahkan urusan perniagaan, memastikan supaya setiap urusan itu tidak akan ada berlakunya aliran wang keluar. Betul. Dan juga kebocoran wang keluar. Jadi bagaimana transaksi secara dalam talian, penggunaan cashless payment ini membantu untuk meningkatkan integriti dan juga kualiti perniagaan itu sendiri? Ya, betul. Dalam sebarang situasi memang ada pros and cons. Tadi mungkin saya sebut itu adalah consnya. Dari segi prosnya memang apabila kita menggunakan sistem komputer, sistem digital ataupun perisian-perisian tertentu dalam komputer, maka kita boleh menguruskan data dalam jumlah yang banyak. Jadi perniagaan kita boleh berkembang. Kita boleh mempunyai database klien, database pelanggan yang lebih besar. Tidak menjadi masalah untuk kita untuk menguruskan jumlah pengguna ataupun jumlah pelanggan yang lebih besar. Itu mungkin pro yang pertama. Pro yang keduanya ialah untuk perniagaan yang memang saban hari menggunakan bayaran secara tunai. Contohnya macam kedai runcit, kedai restoran yang memang customer akan datang membayar menggunakan tunai. Kalau pada waktu dahulu memang owner ataupun usahawan-usahawan PMKS ni dia memang ada keterbatasan dari segi trust issue itu. Biasanya yang menjaga kaunter cashier itu adalah ahli keluarga sendiri. Mereka tidak percaya untuk melepaskan cashier cash till itu kepada pekerja-pekerja yang tidak mempunyai hubungan kekeluargaan. Kerana apabila kita bertransaksi menggunakan tunai, maka kemungkinan tunai itu diselewengkan itu agak besar. Tapi pada hari ini dengan menggunakan sistem secara komputer, secara online, kemungkinan untuk penipuan berlaku di peringkat itu mengecil. Jadi untuk mengembangkan perniagaan, membuka cawangan-cawangan baru dan mengambil pekerja-pekerja yang tidak mempunyai hubungan kekeluargaan untuk menjaga fungsi-fungsi begitu. Sekarang ini masalahnya sudah banyak berkurang. Itu kita bercerita tentang mod pembayaran ataupun transaksi yang memberi mungkin ada impak yang negatif ataupun yang positif kepada pemain-pemain dalam industri. Apabila kita bercakap tentang inovasi digital, kita juga bercerita tentang digital
marketing ataupun pemasaran digital. Ramai yang berpandangan dan juga berpendapat bahawasanya pemasaran digital ini menjadi semakin murah dan semakin mudah diakses kepada perniagaan dan juga kepada pemilik-pemilik perniagaan. Jadi bagaimana isu seperti ini akan dapat memudahkan urusan pemasaran perniagaan apabila ruang itu sudah menjadi lebih meluas kepada pemilik perniagaan itu sendiri? Ya. Kalau kita imbas kembali keadaan peniaga kita pada pandemik itu semasa PKP dahulu, memang marketing itu boleh dikatakan 100% terpaksa dilakukan secara online ya. Tetapi pada hari ini dalam fasa kita beralih keluar dari pandemik, apa yang kita panggil sebagai fasa peralihan endemik sekarang ini, dia punya advantage dia ataupun kebaikan e-marketing ini tidak lagi terhad hanya untuk keluar daripada PKP, keluar daripada pandemik, tetapi lebih besar daripada itu, ia banyak membantu peniaga kita untuk menembusi pasaran antarabangsa contohnya. Kalau dahulu kalau kita nak menembusi pasaran antarabangsa, mungkin kita terpaksa pergi ke sana secara fizikal. Betul. Untuk membina jaringan networking, untuk mencari maklumat tentang customer kita di sana, partner kita di sana, kita terpaksa pergi secara fizikal. Tapi sekarang dengan adanya e-marketing ataupun e-platform, digital platform untuk marketing, itu tidak perlu dilakukan lagi. Kalau perlu pun tidak sekerap dahulu. Mungkin kita pergi sekali, tetapi yang untuk follow up meeting dan sebagainya, kita tak perlu pergi lagi. Jadi ini banyak mengurangkan kos pemasaran, kos operasi, kos pengeluaran, dan dia dengan cara ini dia meletakkan PMKS kita itu dalam pada satu more level playing field. Dia punya padang permainan itu lebih serata pada hari ini. Lebih mudah untuk kita menembusi pasaran antarabangsa. Ya, itu berkenaan tentang pemasaran. Kita juga akan menyentuh berkenaan tentang premis. Kalau dahulu premis fizikal itu adalah suatu kemestian untuk sesuatu perniagaan, baik mikro, kecil ataupun sederhana. Kini perniagaan-perniagaan sudah pun mula tidak lagi cenderung kepada memiliki premis secara fizikal. Sebaliknya sudah mula mempunyai mungkin aplikasi perniagaan secara dalam talian, menggunakan platform-platform penjualan secara dalam talian, malah penjualan-penjualan secara marketplace di TikTok, Facebook dan sebagainya. Jadi apakah ini juga akan pertama mengurangkan kos operasi dan yang kedua memaksimalkan jumlah output ataupun jumlah keuntungan kepada perniagaan apabila beralih kepada inovasi digital seperti ini? Kemungkinan itu memang tidak terhad. The sky is the limit sekarang ini kan. Tetapi pada saya, again, mungkin bukan itu isunya. Kalau nak fikirkan kebiasaan ataupun kebudayaan, ia sudah pun menjadi budaya sekarang. Sudah pun menjadi sesuatu kebiasaan. Untuk PMKS kita maybe operate from home. Sekarang mereka working from home, WFH itu memang sudah menjadi norma dalam kalangan masyarakat kita. Jadi mungkin bukan itu isunya yang perlu kita bincangkan. Isunya adalah bagaimana PMKS kita boleh menjamin bahawa produk ataupun apa yang mereka hantar itu adalah apa yang mereka janjikan. Kerana apabila marketing itu dilakukan secara online, pelanggan kita tidak dapat peluang untuk melihat ataupun memeriksa produk secara fizikal. Mereka hanya boleh melihat gambar sahaja, ataupun kalau ada video dan sebagainya, mungkin sedikit audio. So video, audio saja yang dijanjikan pada mereka rupanya sebegini, bunyinya mungkin sebegini. Jadi cabarannya kepada PMKS ialah bagaimana mereka ingin mengikat kepercayaan itu dengan deliver, menghantar ataupun memberi produk ataupun perkhidmatan seperti mana yang dijanjikan dalam e-marketing ataupun melalui digital platform itu. Jadi kalau dalam perihal banyak yang kita bualkan tadi, apa sebenarnya isu yang menjadi keutamaan ataupun cabaran kepada perniagaan mikro, kecil dan sederhana ini? Kita banyak bercakap tentang platform sudah diselesaikan, ruang pemasaran sudah diselesaikan. Jadi apa mungkin cabaran pada ketika ini? Kita tolak ke tepi mungkin capital. Capital itu apa jua perniagaan pun akan menghadapi cabarannya. Jadi pada ketika ini apa mungkin yang terbesar yang bakal dan sedang dihadapi oleh PMKS?
Pada saya kemahiran. Okey. Kemahiran untuk mengeksploitasi teknologi digital yang sedia ada. Sebenarnya banyak inovasi yang dilakukan pada hari ini oleh peniaga-peniaga yang berjaya. Mereka menggunakan teknologi sedia ada. Mereka tidak perlu mencipta teknologi baru. Kerana untuk mencipta teknologi baru, capital yang besar diperlukan, dan kalau kita berada dalam sektor PMKS, maka itu sudah menjadi keterbatasan seperti yang saudara sebutkan tadi. Keterbatasan daripada segi capital, ya. Tapi kalau kita mempunyai kemahiran untuk mengeksploitasi teknologi sedia ada, contohnya macam Facebook ataupun Instagram ataupun website dan sebagainya, bagaimana untuk exploit teknologi yang sedia ada ini untuk kita mempromosi, ya, memasarkan produk dan perkhidmatan kita, dan kemudian juga melakukan transaksi jual beli. Dia bukan sekadar mempromosi, tetapi juga jual beli itu sendiri, ya. Tempahan, bayaran dan sebagainya. Itu semua kalau boleh ada kemahiran untuk exploit teknologi sedia ada, saya fikir ini orang kata half the battle is won already lah. Okey, 2023 mungkin menjadi tahun yang mencabar, bukan saja untuk MNC tetapi PMKS. Jadi tahun-tahun yang mencabar ini sudah pasti ada persediaan rapi yang perlu dilakukan. Selain daripada reskilling, upskilling, eksploitasi kepada teknologi, apakah ruang untuk PMKS ini menarik lebih ramai pelanggan dan juga bersaing dalam ruang yang semakin sempit dan juga semakin mencabar ini, Dr. Ya. Saya rasa dalam hal ini mungkin kita tak boleh lari daripada capital tadi, ya, walaupun saudara Ismail tadi ada sebutkan, kan, tak kira lah sektor apa sekalipun ataupun saiz bagaimanapun perniagaan itu, memang capital adalah isu. Tapi saya rasa saya nak jawab soalan ini, mungkin saya tak boleh juga lari daripada isu capital. Kerana apabila PMKS kita digalakkan untuk memasarkan produk dan perkhidmatan secara online, ya, secara maya, dia punya pasaran itu juga the sky is the limit. Pasaran, tempahan sebagainya boleh jadi datang dari segenap pelosok dunia. Jumlahnya juga tidak terbatas. Jadi dari segi ilmu dan kemampuan untuk memenuhi cita rasa serta volume tempahan yang the sky is the limit ini, memang akan menjadi satu ujian lah, satu dugaan kepada cabaran, ya, kepada PMKS kita. Jadi mereka memerlukan latihan, mereka memerlukan capital yang secukupnya untuk mereka, yang pertama, memenuhi cita rasa yang pelbagai itu, ya. Kalau tempahan itu datang dari Argentina contohnya, sudah pasti akan sangat berbeza daripada tempahan daripada Jepun ataupun South Korea, ya. Jadi memenuhi cita rasa yang pelbagai itu satu, dan yang kedua dia volume dia. Banyak sekali sebenarnya kisah-kisah yang saya dengar, daripada PMKS, usahawan-usahawan PMKS kita pada hari ini yang terpaksa menolak. Mereka terpaksa menolak tempahan kerana tidak mampu untuk memenuhi volume tempahan yang tinggi itu. Jadi capital untuk mendapatkan kemahiran dan capital untuk scale up dia punya volume production, ya. Skala pengeluaran itu juga memang amat diperlukan supaya kalau ada tempahan, kita tidak mahu PMKS kita kata sorry, minta maaf, saya tidak boleh memenuhi tempahan ini kerana sudah over capacity. Itu satu kerugian yang besar. Kemampuan untuk fleksibel dalam landscape perniagaan dan juga landscape ekonomi yang penting kepada PMKS, kerana mereka adalah kategori yang paling prone atau paling mudah terjejas dengan sebarang bentuk perubahan dan juga sebarang bentuk situasi. Terima kasih Prof. Dr. bersama dengan kami pada pagi ini. InsyaAllah kalau ada kesempatan lagi kita akan membawakan topik-topik seperti ini untuk kita gambarkan bersama dengan anda. Kita nak ke